Tadi kita telah dengar ucapan daripada Yang Berhormat Tony Puah yang cukup baik, penjelasan yang sangat memberikan kupasan yang cukup mendalam, yang mudah dipahami dengan bahasa yang cukup ringan dan cukup mudah. Kalau tak faham lagi, saya tak tahulah nak kata apa, nak cari bahasa apa lagi. Diberikan gambaran tadi bahawa seolah macam tak ada dah kalau kita nak bercakap soal Melayu. Kalau nak bercakap soal Melayu, sebab UMNO dah bercakap soal Melayu. Apa disebut oleh Tony tadi, seolah macam tak ada dah Melayu lain yang pandai dia tak? Seolah-olah seorang dia. Dan kalau semua daripada makan, daripada makan sampah sampai bank sampai semua saya tak. Saya ingat satu hari nanti masuk kubur pun saya tak. Nak masuk kubur ni saya ingat ada swasta kubur tu kan saya tak satu hari. Barulah sama Melayu dulu kata, ayah, mau hidup pun tu tak, mau mati pun dia juga mau. Hidup pun dia, mati pun dia. Okey. Seolah-olahnya bahawa dia seorang saja yang memiliki kekayaan dalam negara kita, yang berhak untuk memiliki kekayaan dalam negara kita. Sebab bagi saya bahawa ini yang menjadi rumutan. Saya nak sebut bahawa baru-baru ini himpunan persidangan ekonomi Bumiputera ini dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Mereka meluahkan bagaimana kerajaan gagal untuk membantu usahawan-usahawan Bumiputera. Usahawan-usahawan Bumiputera yang begitu banyak dalam negara kita gagal dibantu oleh kerajaan, gagal dibantu oleh siapa? Oleh GLC. Sebab itu apa yang disebut oleh Tony tadi, gambaran semuanya dimiliki, dibolak oleh siapa? Dimonopoli oleh siapa? Oleh Sebota. Ini yang menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan usahawan-usahawan orang Melayu, usahawan Bumiputera. Kalau kita bercakap dalam konteks perkauman, kalau kita bercakap dalam konteks Melayu, UMNO dah bercakap soal Melayu. Ya, okey, apa? Melayu ni seorang satu keturunan saja kah dalam negara Malaysia ni? Satu keturunan. Bodoh. Nah, kita pun berhak, kita pun orang Melayu. Tapi kenapa Sebota saja yang diberikan untuk monopoli semua bidang dalam negara kita? Dan bagi saya bahawa ini satu yang cukup malang kepada negara kita ini. Cukup malang. Kerajaan dalam nak menangkis semua serangan yang dilontarkan oleh Pakatan Rakyat, mereka cuba tanamkan jarum apa? Jarum adu domba perkauman keagamaan yang sempit untuk kita ini bertelagah antara satu sama lain. Ini sahaja yang mampu dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Mereka tak mampu untuk memperjelaskan semua dakwaan-dakwaan yang dilontarkan oleh Pakatan Rakyat. Mereka tak mampu untuk memperjelaskan kepada rakyat. Mereka tak mampu untuk nak berhadapan dengan rakyat. Hingga kini pilihan raya Presiden Amerika habis dah, debat berapa round? Berapa round debat antara Obama? Dah habis dah, menang dah Obama. Debat antara Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang masih belum berlaku. Takut. Tak tahulah, takut kalau dah Perdana Menteri Malaysia ni pondan. Lebih baik pergi duduk jalan raja laut. Lebih baik swasta Perdana Menteri ni kepada Sebota. Saya cadangkan Perdana Menteri swastakan debat tu kepada Sebota, supaya Sebota berdepan dengan Ketua Pembangkang. Dan Perdana Menteri tak berani. Saya tu lain. Perdana Menteri di kalangan orang lembut. Apa boleh buat? Sebab itu saya janji, Pakatan Rakyat memerintah menjelang saja pilihan raya, debat Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang akan menjadi budaya politik baru Malaysia pada depan. Nak debat hari-hari tak patut pula, tak nak kerja lain. Menjelang pilihan raya, bila kita letakkan satu tempoh, okey, selepas itu datang 4 tahun, selepas 4 tahun maka pusingan debat ini pun bermula. Pusingan debat ini pun bermula untuk sampai kepada satu tarikh pilihan raya yang telah ditentukan oleh kerajaan pada waktu itu. InsyaAllah tuan akan lihat bahawa bawah Pakatan Rakyat, Perdana Menteri Pakatan Rakyat bersedia untuk berdebat dengan Ketua Pembangkang. Siapa dia? Datuk Najib pada waktu itu.
Apa kalau dia berani? Kalau dah jadi kerajaan pun tak berani berdebat. Takkan jadi ketua pemanggang nak berani berdebat? Sebab itu sekarang ini yang mereka tanam kepada jarum untuk menimbulkan kerisauan, kebimbangan, ketakutan rakyat, melaga-lagakan, mengadu domba di kalangan rakyat atas isu perkauman, keagamaan yang sempit. Mereka sepatutnya jelas kepada rakyat terhadap persoalan-persoalan yang berbangkit dalam negara kita, bukan menimbulkan ketakutan. Oh, mereka kata jangan cuba-cuba untuk menggadai masa depan. Bukan nak gadai masa depan, kami nak tebuhi gadai. Hampa dah gadai lama dah. Kita nak bawa surat gadai tu, hari pilihan raya tu nak bawa surat gadai, kita tebuhi. Tuan Dr. Mahathir, dia kata jangan buat perubahan, jangan tukar kerajaan, Malaysia akan jadi mundur. Takkan tukar kerajaan Malaysia jadi mundur. Selangor tukar kerajaan mundur lah. Kedah tukar kerajaan mundur kah? Pulau Pinang tukar kerajaan mundur kah? Kelantan 22 tahun, rakyat Kelantan tukar kerajaan daripada UMNO Barisan Nasional kepada PAS Pakatan Rakyat. Mundur ke rakyat Kelantan? Tak. Negara lain yang tukar kerajaan hari ini lebih maju daripada kita. Indonesia tukar kerajaan hari ini, dia meninggalkan Malaysia. Filipina tukar kerajaan, berlaku proses reformasi politik, tukar kerajaan, mereka meninggalkan Malaysia. Thailand tukar kerajaan, dia maju ke depan, dia meninggalkan Malaysia. Dari segi pembangunan, dari segi ekonomi dah. Kita yang tak pernah tukar kerajaan makan nasi beras daripada Thai yang tukar kerajaan. Perdana Menteri kata kalau tukar kerajaan Malaysia akan mundur. Maknanya kalau ikut pemikiran mereka, Thailand akan mundur. Tak boleh ekspor beras dia ke Malaysia sebab dia tukar kerajaan. Jepun tukar kerajaan daripada LDP, UMNO Jepun 70 tahun lebih, kepada DPJ, Democratic Party of Japan, parti baru tubuh, tukar kerajaan. Kereta Toyota, Nissan, semua kereta Jepun semua berlambak di Malaysia. Tak ada masalah, tak mundur. Kalau tukar kerajaan mundur, tutup kilang Toyota. Bukan cakap kilang Toyota tutup, kilang Proton pun tutup. Sebab apa? Enjin Proton main daripada Jepun. Nah, saya nak katakan bahawa kenapa mereka cuba nak menakutkan rakyat? Kenapa mereka tidak bersedia untuk berhadapan dengan rakyat? Perjelaskan dasar polisi apa yang telah mereka lakukan. Yakinkan rakyat, konvinkan rakyat bahawa kamu buat itulah sesuatu yang terbaik. Okey? Buatlah debat. Hari ini isu yang menjadi keluh kesah rakyat sekarang apa dia? Isu apa? AES. Isu AES. Ini ramai yang kena sangat. Tak, saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa saya bersetuju bahawa menjadi tugas, menjadi tanggungjawab kita untuk nak mengurangkan kemalangan jalan raya. Bila mengurangkan kemalangan jalan raya, kita akan mengurangkan kadar kematian kemalangan jalan raya. Saya bersetuju. Saya bersetuju bahawa jalan raya bukan letak mak bapak kita. Tak boleh kita melalui suka hati kita. Saya bersetuju. Tapi persoalannya apa perlu untuk kita bubuh kamera di sepanjang jalan, sepanjang lebuh raya, di semua traffic light? Apa keperluan? Masuk! Masuk! Ayo! Sampai hari ini saya katakan bahawa mereka menyebut kamera yang dipasang ini, yang telah dipasang 14 dan yang akan dipasang semuanya berjumlah 800 lebih kamera yang akan dipasang. 500 lebih kamera yang merakam kelajuan, yang memandu lebih daripada had kelajuan. 200 lebih kamera yang duduk di lampu isyarat, dan 200 lebih lagi ialah yang mobile. Yang mobile ni pun dia sebenarnya yang tetap tempat yang telah pun ditetapkan
Tapi persoalannya saya katakan bahwa kerajaan kata bahwa tempat itu, tempat yang kita pasang kamera ialah tempat yang sering berlaku kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan. Sampai hari ini saya cabar kerajaan, keluarkan statistik berapa jumlah kemalangan dan kadar kematian di semua tempat kamera yang sudah dipasang dan tempat yang akan dipasangkan kamera yang sudah pun ditentukan oleh kerajaan. Keluar statistik, berapa kadar kemalangan, berapa jumlah kemalangan, berapa kadar kematian. Sampai hari ini tak boleh keluar, tak ada. Tak, biarlah ada kemunasabahannya. Kalau nak pasang, biar ada kemunasabahannya, okey. Kalau betul dia boleh bagi alasan bahwa di situ berlaku, ada berlaku kes kemalangan, okey, menasabah. Sekarang tempat yang saya turun melawat daripada sebahagian 14 ni, boleh dikatakan tempat-tempat ni bukan tempat berlakunya kekerapan kemalangan jalan raya. Bukan berlaku kekerapan kemalangan jalan raya. Ini betul-betul untuk apa? Untuk nak rompak duit rakyat. Ini perompak jalanan. Naik lebuh raya kena tol, tol tunggu. Lari laju, kamera tunggu. Kamera kena. Duit dapat 500 Brim dapat 500 Saman 1,300 kena 2 saman, tu hutang 100 tu hutang 100 Sebab itu saya katakan bahawa saya challenge kerajaan sekarang, bentangkan kepada rakyat, kepada parlimen, kepada rakyat, kepada semua. Okey, no problem. Kita boleh hak argue, kita boleh berhujah. Sebab bagi saya bahawa tak ada satu petunjuk pun yang menunjukkan bahawa kemalangan jalan raya ini disebabkan oleh kelajuan. Tak ada petunjuk. Tak ada satu pun statistik yang menunjukkan bahawa kemalangan dia berpunca daripada kelajuan. Laju bukan satu-satunya penyebab kepada kemalangan. Saya tak menafikan bahawa laju itu ada penyumbang, tapi laju bukan satu-satunya penyebab kemalangan. Dan laju tidak pernah diketemui oleh satu kajian yang menunjukkan bahawa dia satu-satunya penyebab kemalangan. Tak ada. Sunday Times baru-baru ini, Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Leslie Leon mengeluarkan satu kenyataan dengan berikan statistik yang menunjukkan bahawa kadar kemalangan, faktor kemalangan jalan raya ialah faktor apa? Faktor manusia, human error. 80% lebih. 13% apa dia? Environment, cuaca, jalan yang tak elok. Kemudian ada beberapa persen faktor dia apa dia? Faktor dia ialah kenderaan. Kenderaan maknanya dari segi teknikal kenderaan itu tak elok, kenderaan ada masalah, problem, enjin dan sebagainya. Ini faktor kenderaan. 80% pada faktor manusia. Faktor manusia bukan sebab kelajuan. Bawa slow pun punca kemalangan. Kalau bawa slow duduk lain belah kanan, itu menyebabkan punca kemalangan. Lain belah kanan, lain orang bawa laju. Betul tak? Lorong kanan, orang bawa laju, dia pergi bawa pelan. Orang dia tak jalan. Kawan belakang nak cepat, nak terberak, tempuh lah. Saya nak sebut bahawa faktor manusia dia adalah faktor kelemahan manusia. Dia bukan kerana hanya satu-satu saja kelajuan. Dan kamera bukan jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya. Dia mesti mengatasi apa? Masalah manusia. Kena didik manusia, kena ajak manusia, kena bimbing manusia, berikan panduan yang cukup, kempen yang cukup. Sekarang mana ada kempen memandu selamat dalam media ada? Tak ada. Mana ada sebuah kempen memandu berhati-hati? Tak ada. Jarang kita tengok. Di jalan raya adakah papan tanda signboard yang menunjukkan, memperingatkan kita tentang masalah kemalangan, memandu berhati-hati? Tak ada. Apa dia yang ada? Janji ditepati. Janji ditepati ya dah. Saya kata faktor manusia. Faktor manusia kena carilah jalan penyelesaian. Bagaimana nak mengubah manusia? Manusia saya katakan bahawa kena ada satu mekanisme dari segi pendidikan dan sebagainya. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, silibus sekolah memandu daripada tahun 70-an tak pernah berubah sampai sekarang.
Silibus sekolah memandu daripada tahun 70-an. Cara ujian memandu pun macam tu. Tester, penguji tu, maknanya standard tu masih menggunakan standard yang lama. Jadi macam mana orang yang nak dapat lesen itu boleh ada satu kepahaman tanggungjawab untuk apa? Dia memandu secara berhemah, memandu secara yang betul. Jadi akhirnya dia menggunakan apa dah? Menggunakan mekanisme alat. Berapa banyak alat dah dia buat? Dulu pasang kotak hitam, buku hotel bas dalam bas. Kotak hitam. Ada kroni dapat betul untuk supply kepada masyarakat bas. Masuk. Ada kroni. Selesaikan masalah kemalangan bas? Tak selesai. Okey, nama pelik lagi besar. Yang untuk peniaga nama pelik. Kena tukar, semua kena tukar nama pelik. Bagi besar. Helmet kena ada pemantun cahaya. Masuk. Dia buat undang-undang apa dah? Buat undang-undang naik kereta motor belah siang pasang lampu. Naik kereta belah siang pasang lampu. Ada belah hulu. Belah negeri Kedah lah, negeri saya. Lepas masa tu belah kena pasang lampu. Ada kawan ni, dia kerja kampung, ambil upah bawa beruk naik nyok. Bawa beruk duduk atas lampu, duduk atas motor dia. Dia pasang lampu. Dia duduk di depan. Panas. Bungkuk beruk tu panas. Dia pun benar panas ni. Dia pegang-pegang. Woi, ada lampu. Bila ada lampu, dia tengok kat tuan dia. Dia tengok kat tuan dia, apa pelik tuan ni siang-siang buta apa pasang lampu. Siang-siang buta pasang lampu, dia kata, tuan aku ni gila ke apa? Tak selesai masalah kemenangan, pasang lampu. Siang-siang buta pun tak selesai masalah kemenangan. Sekarang apa dah? Kamera tu boy. Waktu saya katakan bahawa kamera bukan satu-satunya penyelesaian. Bukan dia satu penyelesaian. Sebab saya katakan bahawa ada petunjuk. Saya tunjuk contoh. Saya sebut dalam parlimen. Saya katakan bahawa apa yang berlaku di mana? Di England. Di England dia buat ikut bandar, ikut PBT. England buat, Sweden buat, bandar itu buat, bandar ni buat. Akhirnya di satu bandar di Sweden orang komplain. Orang komplain kepada PBT. Orang bantah, rakyat dia bantah. Akhirnya mereka tutup. Mereka prihatin kepada rakyat yang bantah. Mereka tutup kamera. Di sini pun ada orang nak tutup. Ada orang tanya saya, Datuk, boleh tak kami pergi sokong dengan bunyi? Saya kata, nak pergi sokong kat mana? Kamera duduk depan tu dia ambil gambar. Tak, ikut belakang, naik dengan tangga. Mereka tutup kamera. Kemudian bila mereka tutup, mereka buat satu kajian. Tubuh satu bandar buat kajian di Sweden dan juga di London. Buat kajian. Kajian itu untuk nak menunjukkan perbezaan sebelum kamera itu ditutup dan selepas kamera itu ditutup, dan keadaan di London yang masih kekal sampai hari ini dengan menggunakan kamera EOS. Dia dapat satu petunjuk. Kajian itu menunjukkan bahawa di Sweden kadar kemalangan atas 1000 kereta dia hanya tinggal dalam sekitar 10%. Tetapi kadar kemalangan di mana? Di London yang masih guna kamera ni, yang masih guna kamera sampai hari ini, kadar kemalangan dia atas 1000 kereta 99%. 99%. Menunjukkan bahawa kamera bukan penyelesaian kepada masalah yang berbangkit berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Di Australia ada audit dibuat oleh Jabatan Audit Australia. Audit ke atas kamera yang dipasang di bandar-bandar, didapati 38 kamera tidak menyumbang kepada masalah keselamatan jalan raya. Akhirnya kerajaan mengarahkan semua 38 kamera itu ditutup, tak diguna, di switch off. Kamera tersebut dipadam, tak boleh guna. Sebab apa? Sebab kamera itu pasang tidak menyelesaikan masalah. Yang untung siapa dia? Kerajaan untuk dapat pungutan
duit. Sebab itu saya katakan bahawa hari ini sepatutnya kerajaan melihat kepada pelaksanaan yang telah pun dibuat di negara-negara luar. Tetapi malangnya tuan-tuan, Ketua Pengarah Keselamatan Jalan Raya Leslie Leon mengatakan bahawa mereka baru nak ambil feedback daripada orang ramai dalam negara kita, dan juga nak ambil feedback daripada pelaksanaan ES di negara-negara luar. Baru nak ambil, baru nak pergi kaji, baru nak tengok bagaimana pelaksanaan di negara luar. Baik tak baik, selesai tak selesai masalah. Kita dah janji dah dengan syarikat ni, dah bagi dah. Tuan-tuan, ikut model keuangan dua syarikat ini, kutipan saman yang nak dikeluarkan, saman yang nak dikeluarkan apa dia? Berapa? 6 juta saman 1 tahun. Itu paling minimum, 6 juta saman. Dia ada beberapa langkah, dan daripada satu langkah itu dia ada 5 senario. 5 senario. Paling minimum 6 juta saman. 6 juta saman, dia buat andaian 60% sahaja orang akan bayar denda. Bayar RM300. Bayar RM300. Dengan 60% lebih kurang 3.6 juta saman, dia akan dapat, setiap syarikat ni akan dapat 384 juta ringgit. Model mereka pasang ni, pasang kamera ni, satu syarikat tu 400 juta, satu syarikat lagi 300 juta. Jadi dua kali daripada 2 tahun daripada untung lah, bukan kata balik modal, dah untung lah. 5 tahun konsesi perjanjian dengan kerajaan. Ini saya katakan bahawa dia bukan menyelesaikan masalah yang untungnya yang sudah pastinya ialah apa dia? Dia menyelesaikan masalah syarikat-syarikat ni. Kalau syarikat ni ada masalah keuangan, dia akan dapat duit. Itu saja. Sebab itu saya katakan bahawa kerajaan, saya minta tangguh pelaksanaan IES. Mari kita jumpa, kita berbincang, balik kepada meja rundingan, perbincangan. Kita berbincang dengan semua pihak, dengan NGO, dengan persatuan pemandu taksi, dengan persatuan bas ekspres, bas berhenti, persatuan lori pengangkutan, komisen dan sebagainya. Kita berbincang, kasar sedia untuk menjadi orang tengah, untuk membawa kepada meja perundingan. Syaratnya kena tangguhkan pelaksanaan di IES. Setuju tak setuju? Kena tangguh. Sebab saya katakan bahawa pelaksanaan ini satu pelaksanaan yang menekan masyarakat dan rakyat, yang menyebabkan hari ini rakyat cukup tak puas hati dan merasa keadaan mereka cukup tertekan dengan pelaksanaan sistem IES. Sebab itu saya minta kerajaan kena tangguhkan. Dan saya challenge Menteri Pengangkutan Koh Chong Hua, 20 hari bulan ni main parlimen. Hanya kamu cakap kat luar kan, main parlimen. Dia tak berani main parlimen. Main parlimen, kita berdebat Kementerian Pengangkutan. So how about bus? Okay. Apa penyelesaian dia sebenarnya? Baik, kita berbincang. Syaratnya saya katakan bahawa tangguh. Sebab itu saya minta, saya seru kepada semua rakyat Malaysia yang berani, jangan bayang kompang. Selagi dia tak tangguh, jangan bayang kompang. Kompang bukan wajib bayang. Jangan tuan-tuan salah faham kata saya menghasut orang lawan undang-undang. Oh tak, saya bukan menghasut orang. Kompang tak perlu bayang. Ni surat saman, contoh surat saman. Tuan-tuan kena faham ni kata surat saman ni. Ini notis saman, surat saman BES ni. Ada kawan saya yang bagi ni. Ni surat saman. Surat saman ni bukan suruh kita bayar. Surat saman ini apa dia? Surat saman ini ialah dengan ini kamu diperintah supaya habis sendiri atau melalui peguam di hadapan magistrate, Mahkamah Magistrate Jalan Duta. Dia bukan suruh bayar. Cuma dia bagi tahu sini, walau bagaimanapun kalau kamu tak mau pergi mahkamah, kami tawar kepada kamu bayar segera 300. Maknanya bayar compound bukan mandatory, bukan wajib. Bayar compound adalah pilihan, tawaran kalau tuan-tuan tak nak pergi mahkamah. Sebab itu surat ini bukan suruh tuan-tuan pergi bayar. Surat ini suruh tuan-tuan habis ke mahkamah. Kalau tak mau pergi mahkamah, baru bayar 300. Maknanya boleh pergi mahkamah. Pergi mahkamah bukan lawan undang-undang. Pergi ke mahkamah bukan kita lawan undang-undang. Tidak. Pergi mahkamah adalah mengikut perintah surat saman ini.
iaitu saman ini minta kita hadir ke mahkamah. Hadir ke mahkamah, bicara, denda. Kalau kita dapati bersalah, bukan hukum gantung sampai mati. Minima dia 300, maksima dia 500. Sebab itu kami, KASA dan juga Jabatan Undang-Undang Hak Asasi Manusia PAS dan juga Pemuda PAS menawarkan khidmat guaman percuma untuk orang yang kena saman ini, untuk diberikan perkhidmatan guaman percuma di mahkamah. Kita beri khidmat guaman percuma. Tak kira hang Melayu ke, hang Cina ke, hang India, hang apa bangsa ke, hang UMNO ke apa. Saya buat press conference, saya kata termasuk siapa dia? Termasuk pemandu-pemandu kenderaan kerajaan. Termasuk pemandu-pemandu kenderaan kerajaan. Kalau kenderaan kerajaan yang dikecualikan apa dia? Kenderaan yang membawa yang di Pertuan Agong, raja-raja, yang bawa Perdana Menteri, yang bawa timbalan Perdana Menteri, yang membawa tetamu luar negara, dan juga kenderaan yang mengiringi mereka. Itu dikecualikan daripada IAS. Walaupun dia laju macam mana pun, lajulah. Sebab itu saya argue, kalau laju punca kemalangan, patutnya kenderaan yang bawa Perdana Menteri tak boleh laju. Yang boleh laju siapa dia? Kaitan polis boleh laju. Yang tu saya bersetuju. Pasal apa? Kalau polis bawa slow, masa mana dia nak kejar penjenayah? Kereta bomba boleh laju. Saya bersetuju kereta bomba boleh laju. Kalau dia pelan, terbakar habis rumah. Ambulan boleh laju. Ambulan boleh laju. Kereta bawa mayat tak boleh laju. Ambulan boleh laju. Ambulan boleh laju pun tuan. Kadang-kadang bukan ada orang sakit dia laju. Bukan ada orang sakit dia laju. Dia bunyi well. Kita pun mengelak senyap. Mengelak kanan, mengelak kiri nak bagi laluan kanan. Dia peneran. Kita ingat ada orang sakit, tak ada. Pasal apa? Driver dengan nurse nak kencing. Pasal dia baru balik hantar orang sakit. Baru balik hantar orang sakit nak balik rumah, daripada ubat hantar ke rumah. Dia nak balik ke hospital. Jadi nak kencing, nak kencing dekat pakcik oi, cik nak kencing. Oh tidak berterabuk dalam ambulan. Jadi dia pun bunyi, pasang bunyi syarat. Kenderaan ini boleh laju. Maknanya tuan-tuan, laju bukan punca kemalangan. Bukan satu-satunya punca kemalangan. Kalau laju punca kemalangan, semua kereta-kereta ni tak boleh laju. Tapi kereta ni diberikan pengecualian oleh pelaksanaan undang-undang ini. Diberikan pengecualian. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kita sediakan khidmat guaman. Tak ada masalah. Mari kita akan berikan khidmat guaman kepada orang yang kena saman. Bukan bermakna kita lawan undang-undang ni, tidak. Jangan orang tafsir. Ada orang tafsir, oh ini tak boleh ni, ini dah dianggap sebagai lawan undang-undang, lawan kerajaan. Tak, ini bukan lawan undang-undang. Ini ikut undang-undang. Yang ni kita ikut undang-undang. Undang-undang kata apa? Arah kita ke mahkamah, kita pergi ke mahkamah. Kami akan sediakan khidmat guaman. Bila mahkamah putus kata bersalah, masa tu baru wajib kena bayar. Baru wajib kena bayar. Jadi sebab itu saya minta mana-mana tuan-tuan yang nak minta khidmat guaman daripada saya, daripada KASA ni, boleh hubungi apa? Hubungi Facebook KASA. Ataupun 21 hari bulan ini kita buka kaunter penerimaan dan penyerahan surat saman daripada tuan-tuan di Pejabat PAS Jalan Raja Laut pukul 12 hingga pukul 2 petang. 12 hingga jam 2 petang. Tuan-tuan boleh datang, serahkan surat saman, peguam-peguam akan tumbuh, tuan-tuan boleh dengar, minta nasihat guaman dan sebagainya. Kalau tuan-tuan bersetuju nak pergi ke mahkamah, okey, kita buat persetujuan hari itu, kita akan bawa kes, bawa pembelaan ini kepada mahkamah. Kalau tuan-tuan tak setuju, itu kami tak boleh paksa. Tapi kami hanya menawarkan. Kita juga buka kaunter di negeri-negeri, di negeri tertentu yang ada kamera ES ni. Jadi insya-Allah tuan jangan bimbang, kami tak kenakan cas kepada tuan-tuan, cuma kami memberikan khidmat bantuan perkhidmatan guaman secara percuma untuk majikan kepada masyarakat dan rakyat yang kami anggap bahawa pelaksanaan ES ni penganiayaan kepada rakyat.
Jadi saya harap 21 hari bulan tuan-tuan boleh pergi. Kalau selepas tu tuan-tuan boleh pergi 2 minggu sekali. Hari Sabtu kami akan buka pukul 11 sampai pukul 1 hari Sabtu. Tapi 21 hari bulan ni ialah hari Rabu, kalau tak silap saya. 21 hari bulan ni adalah hari Rabu. Selepas hari Rabu 21 hari bulan, setiap 2 minggu hari Sabtu kita akan buka kaunter pukul 11 hingga pukul 1 3 hari. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga kepada pihak tuan-tuan semua atas kesudian untuk bersama-sama dengan majlis kita pada malam ini. Dan kita harap bahawa pilihan raya akan datang. Ini masa yang terbaik, waktu yang terbaik, saat yang terbaik untuk buat perubahan demi untuk masa depan Malaysia yang berwajah baru tanpa UMNO dan Barisan Nasional. Kita maju ke hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.